Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Di antara peristiwa yang sahih dalam bulan Sya'ban ialah, ini nombor satu tuan-tuan, untuk saya dan kita semua, perkara yang sahih dalam bulan Sya'ban ialah Nabi menggandakan amal ibadah yang dilakukan. Semua. Kata para sahabat, masuk Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bila masuk Rejab, sahabat beritahu, kami melihat perubahan ibadah Rasulullah. Tuan-tuan, siapa yang bukan Rejab, masuk Ramadan ibadat dia tidak bertambah, maka celakalah orang itu. Masuk Rejab, sahabat kata kami tengok Nabi, semua ahli keluarga dan sahabat tahu Nabi menambahkan amal ibadah dia. Masuk Rejab. Ada di kalangan kita bukan masuk Rejab, habis Ramadan amal ibadahnya tetap tidak pernah bertambah. Habis Ramadan tak tambah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Satu. Nombor dua, banyak ni. Tuan-tuan doa bagi saya tenang. Sebab apa, baik di kolej kami pecah. Kan, nak kena balik segera. Lagi saya minta izin kat tuan rumah. Habis ceramah saya terus balik. Saya dah jamak tadi. Nombor dua, yang kedua tuan-tuan, hadis sahih kata Sayyidatuna Aisyah, di antara 12 bulan yang ada, Muharram sampai Zulhijjah, 1 sampai bulan 12, yang paling banyak Nabi berpuasa sunat ialah Sya'ban. Ini nombor 2. Yang paling banyak Nabi berpuasa sunat sepanjang hidup Nabi ialah Sya'ban. Kenapa bukan Ramadan? Ramadan wajib. Yang 11 lagi tu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai habis. Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada satu bulan yang Nabi berpuasa sunat hampir penuh melebihi bulan Sya'ban. Subhanallah. Maksudnya apa? Saya nak klik yang poin satu tadi, yang saya beritahu, start Rejab, semua sahabat tengok Nabi bertambah, sedekah Nabi, senyum Nabi, tolong Nabi kepada orang, solat malam Nabi, Quran Nabi. Rejab Nabi mula tambah. Masuk Sya'ban, sehinggakan Aisyah kata tak ada bulan yang paling banyak daripada Sya'ban Nabi berpuasa sunat, hampir penuh. Kemudian yang ketiga, ada di kalangan sekarang tak ada dah kot tuan. Saya rasa pupus dah. Waktu saya kecil dulu, ramai orang tua-tua dia berpuasa sambung 3 bulan. Pernah dengar ya tuan? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Pernah jumpa? Ada, sangat sedikit. Dalam surau ada tak yang buat dalam surau ni? Orang lelaki memang tak ada dah, orang perempuan. Pakcik-pakcik tahu dah, kedai kopi kan, nak 3 bulan susah. Orang perempuan tak ada dah kan. Habis. Dulu banyak tuan, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ramai. Rejab, Sya'ban, Ramadan.
Bukan 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih ramai. Hari ini termasuk saya, kita tak buat. Benda tu bukan maksudnya sunnah Nabi, tidak, Rasulullah pun tak buat. Cuma nak bagi tahu, semakin dekat dengan kiamat, maka semakin jauh manusia dengan amal ibadah. Semakin dekat masa itu dengan kiamat, maka semakin ramai bilangan orang-orang jahat. Ini kaedah. Sebab tu tuan-tuan akan lihat, bermula daripada 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, setahun yang lalu, bermula malam ini, tuan-tuan akan lihat kebaikan itu akan berkurang. Orang baik, dia makin sikit, dia bukan makin ramai, tuan. Makin sikit. Kalau yang baik itu semakin sikit, yang asyrar, Nabi sebut asyrar, manusia-manusia yang suka akan maksiat dan kejahatan, dia semakin banyak. Sebab tu Malaysia boleh capai, salah satu pencapaian saya sebutlah, kecurian kereta tertinggi di dunia. Nombor 1, pecah masuk kereta kan, curi. Nombor 1 di dunia. Ini kajian yang saya sebut hadis sahih atau kajian. Saya akan sebut lagi beberapa kajian. Nak beritahu keadaan kita, bukan nak tunding jari orang ni, tidak. Beritahu keadaan kita, umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW hari ini. 3 fakta ketiga. Keempat, apabila Quran turun pada suatu tempat, maka tempat itu akan jadi tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah. Kerana Quran itu bukan makhluk, dia kalam Allah. Ketika Quran turun kepada Jibril, maka Jibril menjadi penghulu segala malaikat. Ketika Quran turun ke dalam dada Nabi Muhammad menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul. Dan ketika Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Apabila Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan satu bulan yang mulia, penghulu segala bulan. Macam tu je, tuan. Bermaksud, saya nak bagi tahu kepada diri saya dan kita semua, ketika mana seseorang itu hidup dengan Al-Quran, dia tak mampu hafal, tidak mengapa. Apabila seseorang itu hidup dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, dicintai dan dirindui Al-Quran, maka di padang mahsyar dia akan diletakkan dalam satu kumpulan yang dinamakan sebagai ahli keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, kerabat Allah, Ahlul Quran. Bukan anak-anak, bukan saudara mara Allah, bukan. Tapi nak bagi tahu mulia kumpulan ini, digelar kerabat Allah, ayalullah. Quran. Simple je Quran. Sebab tu tuan-tuan, kalau kubur-kubur lama yang dipindahkan, kubur-kubur lama yang dipindahkan beberapa kali dijumpai, kalau jasad itu masih elok, pasti Ahlul Quran. Orang tengok jasad siapa ni, elok, korek kan, elok, masih elok. Terkena sikit bila kita cangkul tu kan, terkena, berdarah, jasad masih utuh. Tengok tahun kematian 36 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu, nama apa? Cuba tanya tu imam. Oh, makcik ni dulu mengajar Quran. Makcik je tuan, bukan mufti. Makcik je. Oh, pakcik ni dulu mengajar Quran. Mulia Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ni yang nak main ni.
21 Syaban dah ni, tuan-tuan. 21 Syaban. Kurang 2 minggu untuk bertemu Ramadan, dan Ramadan ialah syahrul Quran, ialah bulan Al-Quran.